Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Asim Hassan dan ini Awan News Sarawak. Mari kita dengarkan apa yang kami bawakan Awan News Sarawak untuk hari ini. Sarawak rekod kes positif harian tertinggi. Kuching boleh kembali ke status merah. Saya paksa nangkung air dari hujan untuk spray. Mau nak ambil dari rumah orang lain saja. Sarawak hari ini melaporkan pertambahan 55 kes positif COVID-19 yang merupakan kes tertinggi direkodkan di negeri itu. Kes positif tertinggi harian yang pernah dicatatkan di Sarawak adalah 32 kes iaitu pada 1 April 2020. Menerusi kenyataan jatuhan kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, 37 dilaporkan di Sibu, 15 kes di Kuching, 2 di Miri dan 1 di Bintulu. Peningkatan itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,251 kes. Susulan penambahan kes di Sibu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster pasar yang melibatkan daerah Sibu dan Mukah. Peningkatan itu juga menjadikan daerah Sibu bertukar status dari zon kuning ke jingga. Daerah lawas pula telah bertukar status kuning ke status hijau setelah tiada kes positif COVID-19 jangkitan tempatan dikesan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Selain kluster Pasai, 4 kluster lain dilaporkan aktif iaitu kluster Keranji Tabuan, kluster Bah Sayap, kluster Stutong dan kluster Mador. Sementara itu, 8 rumah panjang di Pasai Siong Sibu dikenakan sekatan pergerakan serta-merta selama 14 hari. Ia susulan 37 individu di rumah panjang itu disahkan positif COVID-19. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, mereka dikesan hasil saringan kes seorang wanita yang balik dari Johor pada 29 Disember 2020. Hasil siasatan mengesahkan kes indeks telah melalui Kuala Lumpur seterusnya mengambil penerbangan transit ke Kuching pada hari yang sama. Bagaimanapun, saringan ujian COVID-19 di lapangan terbang antarabangsa Kuching mendapati wanita itu negatif COVID-19. Dia kemudian meneruskan perjalanan ke Sibu dan diberikan pelepasan untuk menjalani kuarantin di rumah di Pasai Siong bagi menghadiri upacara pengkebumian bapanya. Saringan ujian kedua yang diambil pada 5 Januari menunjukkan wanita itu positif COVID-19 pada 6 Januari 2020. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan telah membuat saringan kepada 74 orang penduduk di Rumah Langi Pasai Siong. Saringan akan diteruskan di 7 rumah panjang lain. Rumah panjang yang terlibat adalah Rumah Panjang Jelian Nayor, Ringgit Uncu, Langi Ambau, Pom Maja, Nyangai Alok, Jeram Empin, Kelly Cindau dan Nyambung Ajun. Baiklah, kawasan masuk ke Pasai Siong Sibu dikenakan sekatan pergerakan. Ini bermakna semua penduduk di 8 rumah panjang di kawasan itu tidak dibenarkan keluar maupun masuk. Di talian ketika ini, Khairuddin Rusdi Ayupan, wartawan Awan News Sarawak. Kai, apa yang Kai boleh kongsikan mengenai keadaan di sana dan sekatan yang dilakukan pihak polis di laluan masuk dan keluar, Kai? Okey, terima kasih rakan setugas di studio. Okey, untuk info pendengar, sebanyak 8 buah rumah panjang di Pasai Siong telah dikenakan sekatan pergerakan serta-merta selama 14 hari susulan 37 individu yang disahkan positif COVID-19 semalam. Jadi sekatan telah pun dibuat oleh PDRM di simpang jalan masuk ke Rumah Langgi Pasai Siong dan lebih kurang 6 orang anggota polis yang bertugas di lokasi sekarang ini. Dan saya dipahamkan sekatan ini telah pun bermula pada jam 11.30 malam tadi dan sekatan pergerakan serta-merta ini dibuat bagi mengelakkan virus daripada terus merebak apabila hari ini kita telah dikejutkan dengan pengumuman dari JPPN bahagian Sibu seramai 37 kes yang dikesan positif COVID-19 melalui saringan ke atas kes seorang perempuan yang baru balik dari Johor yang telah menghadiri upacara pengkebumian bapa beliau di Rumah Langgi Pasai Siong dan telah menjangkiti 37 penduduk yang lain. Okey, itu sahaja info sekatan pergerakan yang dapat saya bawakan dari simpang jalan masuk Rumah Langgi di Pasai Siong Sibu ini. Kai? Ya, saya.
Kai, bagaimana pula dengan agensi kerajaan yang lain, Kai, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat? Seperti yang kita tahu, apabila sekatan pergerakan ini tidak boleh ada keluar dan masuk, dan adakah keperluan barangan makanan, keperluan asas itu dihantar, Kai, pada tinjauan Kai di simpang masuk ke kawasan itu tadi, Kai? Ya. Okey, jadi untuk bekalan-bekalan keperluan asas untuk penduduk di sini, Jabatan Kebajikan Bahagian Sibu telah pun mula mengagihkan bekalan makanan seperti beras, gula dan sebagainya. Dan kemudahan asas ini adalah untuk 7 hari dahulu bermula pada hari ini. Dan di sini tuan rumah akan memainkan peranan untuk memberi info bilangan-bilangan penduduk supaya bekalan yang dibekalkan mencukupi. Dan kemudahan kesihatan juga akan diberikan kepada 9 rumah panjang yang terlibat dalam sekatan tersebut. Sekiranya penduduk mempunyai masalah kesihatan, hanya perlu ke kawasan sekatan di mana terdapat pegawai perubatan yang bertugas di lokasi sekarang ini. Baiklah, terima kasih Kai dalam membawakan perkembangan di Pasai Siong Sibu, dan kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Okey, sementara itu semua aktiviti Gereja Katolik Sacred Heart di Jalan Lanang ditangguhkan selama 3 hari bermula hari ini hingga 12 Januari depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga selepas Sibu mencatatkan 39 kes positif COVID-19 hari ini. Malah upacara sembahyang misa yang dijadualkan pada Ahad juga tidak akan diadakan. Dalam perkembangan sama, Majlis Pembandaran Sibu MPS memutuskan untuk menutup Pasar Tamu Minggu Sibu di Jalan Indah bermula esok. Menurut pengerusi MPS, Clarence Ting, tindakan itu susulan peningkatan kes positif COVID-19 di daerah berkenaan. Jangan lalai, Sarawak sekali lagi mengalami peningkatan bilangan kes COVID-19. Itu nasihat Dr. Chin Zin Hing, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak melalui satu kenyataan media pada Sabtu. Dan jika tidak kekang penularan ini, Kuching akan kembali menjadi zon merah. Menurut Dr. Chin, sistem perkhidmatan kesihatan akan terbeban seperti mana yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Manakala banyak daerah telah berubah menjadi zon kuning dan mungkin jingga atau merah jika kita tidak berusaha menghentikan penyebaran jangkitan. Selain menjejaskan aktiviti seharian, penularan COVID-19 tidak boleh dipandang rendah. Majoriti yang dijangkiti ketika ini tidak menunjukkan sebarang simptom dan mudah merebak dalam komuniti. Minggu lalu, Seri Aman, Betong, Kapit dan Lawas yang sebelumnya bebas kini mula terjejas. Dr. Chin menyeru agar semua amalkan kawalan kendiri dan pastikan ikut SOP kerana kerjasama semua diperlukan untuk bantu kawal jangkitan COVID-19. Air di atas bukit ya, kadang-kadang kecil, tekanannya si kuat. Jadi mun kami tu harap pipe kampung nang langsung si ada. Air saja yang si ada, air pipe kami. Pipe kampung, jadi kami dah mengharapkan pipe perintah. Sama juga ceritanya sebab tekanan airnya si kuat. Pagi pukul 6 pagi saya yang ada. Jadi pukul 10 si ada. Jadi paksalah ada air dalam tong yang 18 liter untuk masak, simpan stok untuk mandi, untuk budak kecil lah, untuk itu saja lah. Terpaksa nangkung air dari hujan untuk spare. Mana ambil dari rumah orang si lain rasa juga kan. Nunggulah hari hujan, jadi paksa lang nak tong yang 18 liter tu ditutup semua. Ada tong kecil yang ada tudung nah, simpan di tepi rumah, bukan di luar lah, di dalam rumah. Memang ada air pipe yang ada di bandar, yang ada di bandar. Tapi masalah dia sekarang ni, air pipe di bandar ni pun kadang ada, kadang tak ada. Sebab masalah dia orang tengah buat jalan, kadang-kadang dia orang rosak tu pipe yang ada sekarang ni. Tong pipe tu, ya, jalan pipe yang ada sekarang ni lah. Itu antara keluhan dua penduduk kampung Bokah Lundu. Masalah air yang dihadapi mereka sudah puluhan tahun. Untuk teruskan kehidupan, mereka terpaksa bergantung kepada air hujan selain menakung air dengan isi padu yang sedikit. Namun, semua mimpi ngiri itu berakhir hari ini. Setiap isi rumah tidak perlu lagi menunggu air hujan kerana bekalan tong air disediakan kerajaan negeri. Menurut Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis, penyerahan tong air itu memberi manfaat kepada lebih 1,000 penduduk di 25 buah kampung di kawasan tersebut. Jadi kita serahkan tangki air ini untuk kita
menghadapi masalah-masalah tekanan air atau musim kemarau, tangki ini digunakan. Dan kita berharap juga dari maklumat-maklumat ini pihak DO dan wakil rakyat di sini nanti dapat bekerjasama supaya kita memohon kapasiti logi kita di NOPA ini ditambah atau dinaik taraf supaya kapasiti ini dapat menghadapi demand orang penduduk di Kampung Obah. Sebab sekarang bertambah, tiap kampung bertambah. Jadi kita perlulah kapasiti logi ini ditambah. Dengan bantuan itu, ia sedikit sebanyak memudahkan urusan harian penduduk di kawasan berkenaan. Kepala paipnya ada tetapi airnya tiada. Kita di bandar boleh jadi kepala paip tiada, letak tangan keluar air. Besar hati mereka menerima bantuan tong daripada kerajaan negeri. Sekurang-kurangnya boleh menakung air untuk menampung kehidupan mereka seharian. Sekian laporan daripada saya, Afizul Samit, bersama jurukamera Sulfi Afendi melaporkan untuk Awani Sarawak. Sepanjang tahun 2020, kira-kira 6 buah rumah di Kampung Eng Sangai, Melayu Simunjan Gedong berdepan masalah hakisan sungai. Ia susulan kedudukan rumah yang terletak di tebingan Sungai Sadong. Permohonan telah dibuat kepada kerajaan negeri bagi mewujudkan penempatan baharu yang lebih selamat. Tanah yang kita susur, yang kita hadapi kini itu nak. Hakisannya, disebabkan hakisannya kita kini itu memang mengalami kesusahan lah. Dan dalam beberapa tahun tu ada beberapa buah rumah lah ditarget oleh susur lah. Jadi apabila ada penempatan tu telah dapat memudahkan golongan-golongan muda kami khasnya lah. Dan juga orang-orang yang telah mengalami kesusuran tu tadi, hakisan tu tadi boleh berpindah ke tempat baru. Ya. Katanya tindakan pantas perlu dilaksanakan ekoran fenomena hujan yang boleh mempercepatkan proses hakisan. Tambah Abbas, proses penempatan semula perlu dinilai oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak supaya berjalan lancar dan tidak membebankan penduduk. Tapi kita nak membeli tanah pun mungkin akan membebankan orang lah, penduduk yang tadi. Jadi kita cadangkan kepada Datuk untuk cari satu tempat. Undi dengan Land Survey untuk cari satu tempat untuk pemindahan kampung kita, pembesaran kampung. Selain itu, komuniti kampung katanya turut mencadangkan kerajaan negeri membina tembok penahan hakisan sepanjang 500 meter sebagai langkah sementara. Untuk makluman, Kampung Ensenge Melayu turut mengalami isu kepadatan penduduk yang membimbangkan. Sementara itu, Adun Gedong Datuk Muhammad Narudin Majais berkata kerajaan negeri sedang mengenal pasti lokasi penempatan semula di kampung berkenaan. Katanya, sebarang permindahan perlu melihat kepada beberapa perkara termasuk isu pemilikan tanah dan peruntukan di bawah program inisiatif baru Tanah Adat Bumiputera NCR. Setiap kampung harus mempunyai kawasan guna sama. Adik, 24 hari bulan Disember tadi, sebelum Christmas, saya menyebut Sidak Land Survey untuk beri taklimat di Kenyong, di mana kita mengarah Land Survey untuk mengenal pasti kawasan guna sama untuk kawasan Ensenge Melayu. Memanglah kawasan itu banyak sudah diambil orang untuk plantation oleh NCR, kawasan lain dan sebagainya. Tapi kita memastikan, bagi saya memastikan mesti ada kawasan untuk kampung extension kawasan Ensenge Melayu di masa akan datang. Jelasnya, setakat hari ini pihaknya telah mengenal pasti beberapa lokasi yang berpotensi untuk dilaksanakan program pembesaran kampung tersebut. Seandainya kawasannya sudah diambil orang untuk plantation, bagi saya kerajaan negeri boleh mengambil balik tanah yang diberi balik dengan orang kampung. Ya, tidak masalah ya. Walaupun akhirnya kita terpaksa ganti rugi dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa program Ride Ngagak Sidak di Ensenge Melayu peringkat Zon Gedong 2020 di Kampung Ensenge Melayu Simunjan Gedong pada Sabtu. Sekian, saya Asim Hassan. Salam hormat.